Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Hari ini kita akan terus untuk unit 5, cergas dan tegas. Pelajaran kali ini kita akan fokus bagaimana untuk memahami pelbagai jenis emosi, kepentingannya dan cara menguruskannya. Anda boleh rujuk buku teks muka surat 29. Rajah menunjukkan ada beberapa aktiviti yang menunjukkan dan berkaitan dengan identiti diri. Satu pertandingan mencipta slogan akan diadakan bersempena dengan Minggu Kesihatan Mental dan Emosi peringkat sekolah di seluruh negara. Slogan tersebut adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang dapat dicari dalam situasi di bawah. Baik, ini gambarnya. Kita akan cari beberapa perkataan yang positif ataupun yang berkaitan dengan emosi. Yang pertama kita lihat yakin. Yang kedua tegas. Yang ketiga berani. Yang keempat positif. Dan yang kelima berwibawa. Baik, kelima-lima sifat ini adalah merupakan sikap untuk menjadi seorang yang hebat sebagai seorang pemimpin ataupun ketua. Mengapa seorang ketua perlu ada sifat ini? Kita lihat satu persatu. Gambar yang pertama menunjukkan bagaimana seorang ketua ataupun pemimpin untuk berdiri di hadapan orang ramai. Bukan semua orang boleh buat perkara ini. Sebab apa? Apabila kita berada di hadapan orang yang ramai, timbullah sifat ataupun perasaan yang takut. Kita akan bimbang, kita akan takut dan kita akan kebingungan. Kita tak tahu. Bila ada di atas ataupun di hadapan orang ramai, kita mula gagap, kita mula bingung, kita mula tak tahu nak cakap apa. Jadi semua ni memerlukan kawalan emosi yang baik, minda yang positif, hati yang yakin untuk kita berdiri di hadapan orang lain. Yang seterusnya, menjadi ketua kepada rakan-rakan yang lain. Contohnya seperti pengawas ataupun pengawas pusat sumber, ketua kelas. Jadi sebagai ketua kepada rakan-rakan, perlu ada sifat yakin, perlu tegas, perlu berani, perlu positif. Dan banyak lagi sifat-sifat positif yang perlu dimiliki oleh seorang ketua. Barulah kita boleh jadi contoh kepada orang lain. Jika ada masalah, kitalah tempat mereka minta tolong selain daripada guru. Yang seterusnya, capai kejayaan dalam bidang yang kita ceburi. Kalau bidang sukan, kita capai kejayaan dalam bidang sukan. Kalau dalam bidang pelajaran, capai kejayaan dalam bidang pelajaran. Jadi untuk capai kejayaan ini bukannya mudah. Perlu lalui macam-macam rintangan. Kita perlu hadapi kesusahan, kita perlu hadapi kesedihan, kita perlu hadapi kesakitan. Barulah kita boleh berjaya. Kadang-kadang orang hanya nampak kita berjaya, kita seronok di atas podium ini, di atas pentas. Tapi dia tak tahu di sebalik itu, kita kesakitan. Dan apabila kita berjaya, jangan pula kita sombong. Kita rasa kita yang hebat. Orang lain tak hebat. Kita mula merendahkan orang lain. Jadi sebagai seorang ketua yang baik, ini bukanlah sifat-sifat yang baik untuk menjadi seorang ketua yang boleh dicontohi. Baik, yang seterusnya, menyertai aktiviti gotong royong. Untuk menjadi seorang ketua, perlulah kita ikut serta aktiviti-aktiviti masyarakat ataupun orang-orang lain. Bila kita dapat bersama dengan mereka, barulah kita ni dekat dengan mereka. Barulah kita boleh buang sifat rasa kita ni hebat, rasa kita ni ada kuasa. Jadi kita dapat wujudkan suasana yang harmoni. Kadang-kadang kita takut untuk join, untuk ikut, kerana kita bimbang. Orang lain mengata kita, orang lain mengejek, orang lain memulaukan kita. Sebab kita lakukan sesuatu yang baik. Semua tu bergantung di atas diri kita. Bagaimana kita nak urus keyakinan kita, urus keberanian kita,
kita positifkan minda kita supaya kita dapat lakukan aktiviti tersebut dengan baik tanpa diganggu oleh mereka. Yang seterusnya, menerima anugerah di sekolah. Baik, untuk mencapai kejayaan dalam bidang pelajaran bukannya mudah, sebab kita perlu ada badan yang cergas. Dengan badan yang cergas, kita dapat hasilkan, kita dapat bentuk minda yang cerdas, minda yang bijak, dapat menyelesaikan banyak masalah. Kalau kita tak buat sesuatu yang lain, maka kita tak dapat jumpa sesuatu yang baru, kita tak dapatlah selesaikan masalah. Kita hanya tahu hanya beberapa perkara. Tapi kalau kita nak dapatkan anugerah, nak jadi orang yang terbaik, perlulah kita cuba banyak perkara yang baharu. Tetapi jangan pula kita dah berjaya, kita sombong, kita berlagak dengan orang lain. Ini adalah contoh orang yang cemerlang yang tidak baik. Seterusnya, menjadi ketua pasukan. Jadi untuk menjadi ketua pasukan bukannya mudah. Kadang-kadang kita beri arahan, ahli pasukan kita tak nak ikut cakap kita. Kenapa? Kita kena tengok balik diri kita. Betul tak? Adakah tindakan kita, arahan kita tu tepat? Betul. Adakah arahan kita tu yang positif? Apapun kita kena berani. Tunjukkan kepimpinan kita kepada ahli pasukan kita. Kalau tidak, kita akan menanggung kekurangan pasukan kita dengan tindakan kita yang tak tepat. Sebab tu kita kena yakin, kita kena tegas. Tak boleh kita biarkan. Tak apalah ahli pasukan aku, biarkan. Bimbang di hujungnya, anda seorang sahaja yang akan menanggung semua kekalahan, semua masalah yang dilakukan oleh ahli pasukan anda. Seterusnya, jadilah ahli pasukan yang baik. Setiap orang ada peranan masing-masing. Kita tidak boleh kata, ini kerja dia, ini kerja mereka, bukan saya. Tak, sebagai ahli pasukan, setiap orang perlu memainkan peranan masing-masing ataupun bantu mengikut kemampuan masing-masing. Kalau tidak, kita akan berlakulah seperti dalam gambar ni. Bagaimana untuk sebuah sampan dapat bergerak dengan laju jika ahli pasukannya tidak mengikut arahan. Okey, gambar yang kedua kita lihat. Bila seorang ketua tidak lihat anak buahnya ataupun ahli pasukannya melakukan kerja, akhirnya timbul masalah besar. Pada masa tu, semua saling menunding jari, semua salah awak. Sedangkan jika seorang ketua memberi arahan yang tepat, yakin dan tegas dengan ahli pasukannya, maka tiadalah timbul masalah. Okey, yang terakhir, lakukanlah aktiviti riadah. Sebab seorang pemimpin ataupun contoh yang baik perlulah sentiasa cergas. Banyak melakukan aktiviti fizikal. Di samping dapat mencergaskan badan, menguatkan badan, kita juga dapat membentuk komunikasi yang baik ataupun hubungan yang baik dengan ahli keluarga. Kita juga dapat membentuk hubungan yang baik dengan rakan-rakan ataupun masyarakat di sekeliling kita. Jadilah suri teladan ataupun contoh yang baik kepada orang lain. Jika kita jadi ketua, lakukanlah aktiviti dengan kerjasama dengan ahli pasukan supaya kita dapat jadi contoh yang baik. Biarlah kita luarnya nampak biasa, tapi dalam kita luar biasa. Kita ada minda yang positif, tindakan yang positif dan percakapan yang positif. Janganlah kita menjadi orang yang nampak hebat, tetapi bila jumpa masalah kecil, dia takut, dia tak berani. Jadi, tunjukkan kemampuan anda dengan betul supaya anda dapat jadi contoh teladan yang baik, dapat membentuk pribadi yang baik. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Selamat belajar dan selamat membuat latihan. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.